Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke bahagian yang ketiga, persamaan linear ya. Okey, dari isi kandungan kita telah belajar 6.1 dan 6.2. Jadi sesi ini kita akan membincangkan 6.3 iaitu persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah, simultaneous linear equations into variables. Right? Jadi persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah, nama pun serentak ataupun simultaneous. Jadi maksudnya persamaan kita nak menyelesaikan dua pemboleh ubah. Kalau dalam kes ni kita nak menyelesaikan nilai X, kita nak menyelesaikan nilai Y. Okey. Jadi di sini terdapat tiga kaedah untuk menyelesaikan persamaan linear serentak. Yang pertama kita akan gunakan graf, yang kedua kaedah penggantian, yang ketiga kaedah penghapusan. Jadi kita akan lihat dua contoh, example. Okey, contoh dia kita mesti ada dua persamaan ini. Kalau ada dua persamaan, kita boleh menyelesaikan dua pemboleh ubah. Okey, jadi syarat pertama untuk persamaan serentak, kita mesti ada dua persamaan yang ada dua pemboleh ubah. Jadi bila kita ada dua persamaan yang ada dua pemboleh ubah, maka persamaan itu boleh diselesaikan. Okey, kita akan buat dua contoh ni lah. Kita lihat pada kaedah pertama, kaedah graf. Okey, ini adalah contoh yang pertama. Okey, kamu dah belajar sebelum ni cara untuk melakar graf. Jadi caranya sama, kita lihat pada persamaan pertama. Okey, persamaan pertama kita ada X tambah Y sama dengan 4. Okey, kita cuba buatkan dia punya apa ni nama dia? Jadual nombor dia. Cari pintasan. Bila pintasan kita masukkan, bila X kosong masukkan, bila X kosong Y kita apa? Masukkanlah, kita kira kosong tambah Y sama dengan 4. Jadi Y kita sama dengan 4. Okey. Okey, yang kedua kita ada pintasan, cari pintasan Y. Bila Y kosong, kita ada X tambah kosong sama dengan 4. Maka X kita ialah 4 di sini. Okey, jadi kita pun plot untuk persamaan yang satu. Bila X kosong Y 4, tengok pak sini. X kosong Y 4. Jadi kalau ni 1, sini 2, sini 3, sini 4. Sinilah dia punya titik dia. Plot Yang kedua kita ada bila X 4. 1, 2, 3, 4. Okey, bila kita punya X 4, Y kita kosong. So ni X 4. Kosong kat sini So bila X 4, Y kosong di sini. Jadi kita akan ada satu garisan Kita boleh lukis satu garisan. Ini garisan dia, garisan yang pertama. Okey, ni adalah garisan X tambah Y sama dengan 4. Okey, betul. Jadi kita lihat kepada persamaan yang kedua. Kedua kita ada 3X tolak 2Y sama dengan 2. Okey, yang ini kita buat juga jadual nombor. Ada X dan Y, kita cari dia punya pintasan. Kalau X dia kosong, di sini bermakna 3 kali kosong. So 3 darab kosong tolak 2Y sama dengan 2. 3 darab dengan sifar. So sifar tolak 2Y, awak akan dapat 2Y. Negatif 2Y sama dengan 2. Maka Y kita bawa pergi sebelah kanan, dia akan jadi bahagi sebab dia darab asalnya. 2 bahagi negatif 2, kita akan dapat negatif 1 So kita dapat negatif 1 di sini. Okey, seterusnya cari pintasan. Bila Y kosong, kita cari apakah nilai X. Okey, 3X tolak 2 darab dengan sifar sama dengan 2. Maka 3X, 2 darab sifar dapat sifar. So 3X sama dengan 2 sahaja. So X sama dengan 2/3. Okey, ataupun apakah nilai dia? 0.66 something kan? 6667. Okey, lepas tu kita pun ambil satu pen lain, kita try untuk plotkan titik berikut. Ni kat sini 2/3 Okey, plotkan. Bila X kosong, Y negatif 1. Mana?
Di mana? Di sini. Okey. Bila X 2/3, Y kosong. 2/3 dan 0.66. Mungkin di sinilah. So, nanti kita akan buat satu garisan. Okey. Ini garisan lah. Kita akan ada satu lagi garisan. Bila titikkan, kita akan dapat begini. Okey, bila kita tahu persamaan serentak, kita cari. Nampak tak di sini kita ada titik persilangan. Okey, nama dia titik persilangan. Ataupun bahasa Inggeris dia point of intersection, ya. Okey. So, kita ada titik persilangan ataupun point of intersection bila nilai X awak adalah 2 dan bila Y awak adalah 2. Okey, jadi jawapan dia di sini. Kita buat titik 3 ni, maksudnya kesimpulan dia X kita sama dengan 2, Y kita sama dengan 2. Okey, ini dengan kaedah menggunakan graf bagi menyelesaikan persamaan serentak. Okey. Kita cuba lihat pada contoh yang kedua. Gunakan kaedah yang sama, kaedah graf. Okey, yang pertama kita ada di sini 2x tolak y sama dengan 2. Kita buat apa nama ni? Jadual nombor yang ada x dan y, buat pintasan. Bila x sifar. So, kita buat 2 darab sifar tolak y sama dengan 2. 2 darab sifar lah. Jadi kita ada tolak y sama dengan 2. Kita nak y saja. Okey. Y sama dengan negatif 2. Sebab kita boleh ni macam ada apa? Negatif y ni negatif 1 kan. Masuk negatif 1 tu apa? Negatif 1 darab dengan y kan. Okey, saya nak y saja. Jadi, saya nak y, apa perlu saya buat? Kita akan bahagi 2 bahagi dengan negatif 1. So, saya akan dapat negatif 2 lah di sini. Okey. Lepas tu kita cari pintasan y. Bila y kosong, apakah nilai x? Kita masukkan nilai dia. Okey, bila y kosong, saya akan dapat di sini 2x tolak kosong sama dengan 2. So, 2x sama dengan 2. So, x sama dengan 1. So, 1. Lepas tu kita pun buatlah plot. Bila kosong negatif 2. Sini negatif 2 Negatif 1. Bila x kosong, kat sini point dia. Bila y kosong, x1 di sini. Ini x1 Jadi akan ada satu garisan. Macam tu lah garisan dia. Okey. Sekarang kita cuba buat untuk persamaan yang kedua pula. Okay, yang kedua saya ada y tambah 2x sama dengan 4. Okey, kita buat garis nombor. Bila x kosong, kalau saya congak 2 darab kosong, kosong. Jadi y tambah kosong sama dengan 4. Jadi y saya berapa? 4 sebenarnya. Okey. Boleh congak saja, tak payah kira-kira kan. Kita cari pintasan y. Bila y kosong kat sini, masukkan. Bila y kosong, berarti 2x sama dengan 4. Sebab y dah kosong. So, saya nak x saja. 2x ni 2 darab x. Saya nak x. Jadi, pindah sebelah sana jadi bahagi. So, saya akan dapat 4 bahagi 2. Saya akan dapat sini 2. Maka saya pun plot. Bila x kosong, y saya 4. So, sini 1, 2, 3, 4. So, sini y4, x kosong. Okey, yang kedua, bila x2, y kosong. Tengok ni nombor sini. x2, y kosong. Y kosong kan sini. So, sini x2. Jadi, akan ada satu garisan. Okey, so garisan ni akan jadi macam ni lah. Jadi, kita akan dapat satu titik persilangan. Ataupun point of intersection di sini. Maksudnya, bila y awak 1, nilai x di sini. Kita kena anggarkan lah. Nilai dia berapa? 1.5 ke berapa kan? Jadi kita tahu kat situ. Bila x kita 1.5,
Y kita sama dengan 1. Okey, ni segala anggaran. Selalu kalau kaedah graf ni dia tak berapa tepat, sebab kita tak tahu betul-betul ke X ni 1.5 kat tengah ataupun terlebih sikit ataupun tidak. Okey, maka kita perlukan kaedah yang lain. Jadi kita cuba belajar menggunakan kaedah yang kedua dengan contoh yang sama, iaitu kaedah penggantian ataupun substitution. Ini adalah contoh yang pertama. Okey, contoh tadi contoh pertama, kita tengok sama tak jawapan ni dengan yang sebelumnya. Okey, langkah pertama kita tengok mana persamaan yang paling senang. Ni persamaan pertama, ni persamaan kedua kita. Okey, so kita tengok daripada persamaan pertama, kita ada X tambah Y sama dengan 4. So saya jadikan X sebagai perkara rumus. Y pun boleh, tak ada masalah. Jadi kalau X sebagai perkara rumus, Y ini kita bawa pergi belah kanan, kita akan dapat tolak. So saya akan dapat 4 tolak dengan Y. Okey, dapat ni perkara rumus saya. Langkah 1 Kemudian langkah 2, nama pun penggantian ataupun substitution. So kita tulislah gantikan X sama dengan 4 tolak Y dalam persamaan yang kedua. Okey, jadi di sini saya ada persamaan kedua, 3X tolak 2Y sama dengan 2. Okey, X 3, letak kurungan sebab X ni kita ganti dengan X dengan 4 tolak Y. Tolak 2Y sama dengan 2. Okey, boleh. Itu kaedah penggantian. Kemudian kamu boleh darab. 3 darab 4 berapa? 3 darab 4 ialah 12. Kemudian kamu ada tolak. Okey, kemudian kita buka kurungan ni, kita dapat 3 darab dengan Y. Kita dapat apa? Kita akan dapat 3Y kat situ. Okey, lain salin macam biasa. Tolak 2Y sama dengan 2. So saya akan dapat sini 12. Tolak 3Y, tolak 2Y. Saya akan dapat berapa di sini? Tolak dengan 5Y sama dengan 2. Okey, maka 12. Okey, 12. Maaf pen dia pening-pening. Okey, kemudian saya akan dapat kat sini, saya nak Y. So, saya bawa 12, sini 2, bawa pergi sini jadi tolak 2 lah. So, saya dapat 12 tolak 2 sama dengan negatif 5Y. Saya bawa pergi belah kanan jadi positif 5Y. So, saya akan dapat 5Y. 12 tolak 2, saya dapat 10 sama dengan 5Y. Okey, saya nak Y saja. Apa saya perlu buat? Saya kena bahagi kedua-dua dengan 5. So saya akan dapat 2 sama dengan Y. Jadi jadikan Y sebagai perkara rumus, maka Y perlu berada di sebelah kiri. Y sama dengan 2. Okey, jadi kita dah dapat dah Y. Lepas dapat Y, langkah ketiga, okey, ganti. Nama pun ganti, kaedah penggantian. So ganti Y sama dengan 2. Kita nak cari nilai X kan, dalam X sama dengan 4 tolak Y. Jadi awak gantikan, apa yang awak akan dapat? X sama dengan 4 tolak Y, ganti dengan 2. Jadi awak akan dapat X kita sama dengan 2. Okey, maka samalah jawapan dengan kaedah graf yang awak dah cuba sebentar tadi lah. 2 dengan 2. Baik kita lihat kepada contoh yang kedua tadi, menggunakan kaedah penggantian juga. Okey, yang ini kita sebenarnya boleh pilih lah mana-mana yang senang Tengok macam senang, mana susah. Okey, ni pun dia ada 2 persamaan. Saya nampak daripada satu ni Y boleh jadi perkara rumus. Okey, so langkah 1, jadikan Y sebagai perkara rumus. Okey, daripada satu jadi saya ada 2X tolak Y sama dengan 2. Lepas tu saya ada 2X tolak 2 ni saya bawa pergi belah kiri, saya akan dapat tolak 2. Saya nak Y kan, Y ni negatif, bawa pergi belah kanan dapat Y.
Okey, maka saya dapat Y sama dengan 2X tolak 2. Kan yang pertama. Ini daripada persamaan yang pertama tadi. Okey, langkah kedua macam biasa kita buat ganti. So ganti Y sama dengan 2X tolak 2 dalam persamaan yang kedua. Sebab kalau dah guna 1, lepas tu kita masukkan dalam 2 pula. Okey, jadi persamaan yang kedua kita ada Y tambah 2X sama dengan 4. Okey, Y tadi kita ganti dengan apa? 2X tolak 2 tambah 2X sama dengan 4. Boleh sebab Y ni dah ganti siap-siap lah. Ni Y. So kita buka kurungan 2X tambah 2X, kita akan dapat 4X. Okey, kemudian kita ada tolak 2 sama dengan 4. So saya nak X saja. So tolak 2 bawa pergi belah kanan, saya akan dapat 4 tambah 2. So 4X sama dengan 6. X sama dengan 6 bahagi 4. Kita boleh permudahkan. Kita akan dapat di sini berapa kita akan dapat ni? Kita boleh permudahkan, maka kita akan dapat bahagi 2. So 3/2 iaitu 1.5. Okey, betul lah dengan kaedah graf tadi pun kita dapat 1.5. Okey, selepas kita dah dapat X, kita kena cari nilai Y sebab Y kita belum dapat lagi. So kita ganti X sama dengan 1.5 ataupun 3/2 dalam, kita nak cari apa? Nak cari Y kan? Y sama dengan 2X tolak 2. Jadi kita pun ganti 2 darab dengan 1.5 tolak 2. So kita akan dapat 3 tolak 2. So Y kita sama dengan 1. Okey, jadi kita dah dapat dua-dua jawapan menggunakan kaedah penggantian. Okey, nampak macam apa? Susah sikit kan? Tapi tak apa kan? Kita belajar semua cara dulu, nanti awak tengoklah mana kaedah yang senang Okey, seterusnya kita selesaikan dengan kaedah yang ketiga menggunakan kaedah penghapusan ataupun elimination. Nama pun hapus, eliminate. So we need to eliminate the equations yang sesuai. Kita akan hapuskan persamaan dia. Okey, jadinya kita ambil contoh yang sama. Ada 2. So 1, 2. Okey, kalau saya akan susun untuk samakan persamaan ini. Kita tengoklah. Sini kepala berapa? Ni X, Y. Ni kepala dia 3, kepala negatif 2. Boleh tak saya nak samakan persamaan pertama? Saya nak kepala 3. So saya darab dengan 3. Maka persamaan pertama saya daripada X tambah Y sama dengan 4, dia akan menjadi darab dengan 3. X darab dengan 3 dapat 3X. Tambah Y darab 3, saya akan dapat 3Y. 4 darab 3, saya akan dapat 12. Ini persamaan satu saya yang baru setelah didarabkan dengan 3. Okey, persamaan kedua kita salin. 3X tolak 2Y sama dengan 2. Ini persamaan kedua. Okey, boleh Okay, jadi kaedah penghapusan, kita kena hapus mana yang boleh kita hapus. Okey, contoh. Saya nak tolakkan persamaan ni. Kalau 3X tolak 3X, kita akan dapat apa? Kosong kan? So saya cuba tolakkan. Bila saya buat tolak, 3X tolak 3X dapat berapa? 0X. Bila 0X bermakna sifar lah, tak payah lihat Okey, ni ada kurungan ni, takut tersilap. Okey, 3Y tolak 2Y. Tolak jadi tambah. Jadi 3Y tambah 2Y, saya akan dapat 5Y di sini. Okey, sebab apa? Kita dah belajar dah tajuk 1. Tolak, kalau ada kurungan tolak, kita akan dapat tambah kan. So saya akan dapat 5Y. Okay, jadi sini sama dengan 12. 12 tolak 2. Tolak 2 ni maksudnya apa? Tolak 2 tu tambahkan nombor positif, kita akan dapat tolak. So 12 tolak 2, kita dapat 10. Jadi kita nak Y. So 10 bahagi dengan 5, maka Y kita akan dapat 2. So ni kaedah penghapusan. Bila kita dah dapat Y sama dengan 2, kita ganti.
Y sama dengan 2. Okey, dalam mana-mana persamaan yang sesuai lah. Nak guna yang lama boleh, yang baru boleh kan. Dalam 1. So, yang pertama kita ada X tambah Y sama dengan 4. Okey, gantikan X tambah Y kita ganti dengan 2. So, X kita dapat tambah 2. So, dapat sini 4 tolak 2. Maka X saya sama dengan 2. Menggunakan kaedah penghapusan. Okey. Jadi kita tengok pada example yang kedua, contoh yang kedua menggunakan kaedah penghapusan. Okey, soalan ni susunan dia ni tak boleh nak sama. Sini 2x, sini 2x. Boleh tak kita nak samakan? Boleh kan? So, kita samakan dia. Okey, saya nak maintainkan yang pertama, tak ada apa-apa. Yang kedua saya nak tukar lah. Saya tukar susunan dia. Saya boleh tukar. Boleh tak tukar? Kita akan dapat 2x tambah y sama dengan 4. Okey. Dia akan jadi macam ni. Jadi persamaan pertama, saya akan dapat 2x tolak y sama dengan 2. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua yang telah disusun tadi adalah 2x tambah y sama dengan 4. Persamaan kedua. Jadi kita nak fikirkan yang mana sesuai. Kepala ataupun perkali x dah sama 2, 2. Boleh tak kita tolakkan dua equation ni. Jadi kita tolak Bila kita tolak 2x tolak 2x, kita akan dapat sifar. So tak payah lihat Okey. Okey, tolak y, tolak tambah jadi tolak. Tolak tambah akan jadi tolak, buka kurungan So kita akan dapat tolak y, dapat tolak dengan 2y. Okey, sama dengan 2 tolak 4 dapat negatif 2. So y sama dengan negatif 2 bahagi, kita tak nak negatif 2 ni, kita bagi dengan negatif 2, kita akan dapat 1. Okey. So selepas tu kita ganti y sama dengan 1 dalam mana-mana persamaan yang mudah. Okey, dalam 1 persamaan dia adalah 2x tolak y sama dengan 2. Jadi 2x tolak y ganti dengan 1 sama dengan 2. 2x sama dengan negatif 1. Pindah, dia akan jadi tambah 1. Jadi awak akan dapat di situ 2 tambah 1. 2x sama dengan 3. X sama dengan, kita tak nak 2. 2 darab, pindah jadi bahagi. So 3/2 ataupun 1.5. Okey, jadi ada 3 kaedah kat sini lah. Okey, sekian. Kalau ada soalan boleh tanya lah. Okey, sekian. Terima kasih.